Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang kita anggap cukup relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Tumpuan kita masih lagi tentang kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dan topik yang menjadi pilihan kita ialah KSP rancangan Malaysia ke-12 transformasi berteraskan ESG untuk SDG. Ini sesuatu yang mungkin ingin kita fahami sebenarnya. Dan izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio ruang bicara ini. Yang paling dekat dengan saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang mungkin buat pertama kalinya kepada yang berbahagia, Tuan Asfazam Kasbani yang merupakan pengarah di Pusat SDG Negara Kementerian Ekonomi. Jadi Tuan Asfa, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Terima kasih kerana menyebut saya dan Kementerian Ekonomi berada di sini. Ini pertama kali sebenarnya bersama kami. Ini saya pertama kali di Bernama TV Live. Dan saya mata tujuh lah berada di sini. Dan kita ada lagi seorang tetamu yang juga mungkin lama tidak bersama kita kerana masa saya sembang-sembang dengan tetamu ini, dia pernah sebenarnya bersama kita di program Ruang Bicara ini, tapi dah bertahun-tahun lamanya. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Puan Anita Ahmad yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Yayasan MySDG. Jadi Puan, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, macam saya katakan, ini merupakan satu topik yang mungkin ialah ramai ingin mengetahui sebenarnya bila kita bercakap tentang ESG itu sendiri. Ada yang tak faham apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ESG, apa yang dimaksudkan dengan SDG. Tapi mungkin penting jugalah selaku pengarah di Pusat SDG Negara sedikit latar belakang tentang fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh Pusat SDG Negara ini. Tuan. Terima kasih Datuk. Mungkin saya nak ambil satu langkah ke belakang sikitlah berceritakan tentang SDG itself program pembangunan mampan lah kalau dalam bahasa Malaysianya. Jadi SDG ini telah diterima pakai oleh negara-negara di dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2015 dahulu, pada September 2015 General Assembly. Jadi sepatutnya dia akan diaplikasikan bermula daripada tahun 2016 hingga sampai 2030. Jadi apa yang kita telah berada sekarang ni, sebenarnya kita berada di midpoint SDG ini. Dan juga ingin saya terangkan sedikit tentang SDG. Dia adalah sebenarnya ada lebih kurang dalam 17 matlamat yang mengandungi 169 sasaran dan juga 249 indikator. Jadi kalau kita cakap pasal framework ni, framework pembangunan yang ideal, jadi di dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, inilah dia model yang kita rasakan perlulah. Dia merangkumi daripada pembasmian kemiskinan, matlamat nombor 1, kebuluran SIFA kedua, sampai ada 17 kerjasama bersama matlamat, partnership lah 17. Okey. Dengan adanya ini, di dalam Malaysia, di dalam negara kita manifestikan peroperasian SDG ini dalam pelbagai dimensi. Salah satunya adalah dalam pembentukan institusi yang kita namakan sebagai Pusat SDG Negara, di mana saya sekarang sebagai pengarah yang pertama lah. Jadi alhamdulillah saya rasa kita telah berjaya berjumpa dengan ramai pemegang taruh dan juga wakil-wakil kementerian dan agensi untuk menerangkan tentang fungsi, tujuan dia diadakan dan sebagainya lah. Dan ingin saya jelaskan sedikit lagi tentang SDG ini, urus tadbir SDG di dalam Malaysia ni. Kita sebenarnya di highest governing body is actually di Majlis SDG Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi adalah domain sekretariat tu, di bawah tu ada pemandu yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri, dan di bawah tu adalah teknikal yang dipengerusikan oleh KSU, Kementerian Ekonomi. Saya terhati sebelum kita pergi kepada Puan Anita, bila kita sebut tentang SDG, ianya bermaksud Sustainable Development Goals ya.
Itu betul ya? Betul. Ya. Apa yang dimaksudkan sebenarnya? Apa yang dimatlamatkan oleh penubuhan pusat SDG itu sendiri? Itulah. Ada sedikit kekeliruan tentang kita bila bercakap tentang sustainability. Bila cakap sustainable development goal, tidak semestinya kita merujuk kepada alam kelestarian alam lah sebenarnya. Dia beyond conservation. Dia bukan pasal alam sekitar saja. Dia merangkumi daripada pembersihan kemiskinan, inovasi, industri, tenaga dan juga tata kelola. Contohlah ada SDG 16 tentang berkenaan peace dan juga tata kelola. Jadi sebenarnya dia, itulah yang saya cakap, dia merangkumi satu model pembangunan yang ideal untuk sesebuah negara itu. Okey, saya juga nak dapat pandangan Puan Anita lah selaku Ketua Pegawai Eksekutif di Yayasan MySDG ini sendiri. Peranan yang dimainkan oleh yayasan ini sendirilah bila kita kaitkan dengan rancangan Malaysia ke-12 ini sendiri. Dan ialah apa sebenarnya tugas dan juga tanggungjawab yayasan ini sebenarnya, Puan? So seperti Encik Asfar beritahu, bila nak buatkan in order to deliver on the 17 goals ni, dia perlu dana sebenarnya, perlu financing kan. So matlamat yayasan ni adalah untuk mengumpul dana daripada pelbagai pihak, korporat ke ataupun luar dan dalam negeri, untuk mengumpul dana untuk menolong kerajaan untuk meet the matlamat SDGs ni lah. Sebab dia kalau nak buat in order to address the targets, dia kena buat projek-projek di merata tempat lah. So seperti kalau Cik Asfar kata untuk mengatasi kebasmian kemiskinan. So sekarang ni especially sebab COVID ni, ramai yang telah menjadi miskin sebab telah hilang kerja. So itu pun adalah aspirasi di bawah SDG. Tapi nak membuat untuk menatasikan sesuatu perkara itu memerlukan dana juga, sebab nak buat program latihan, program-program pembelajaran ataupun skills transfer. So yayasan ini telah ditubuhkan untuk objektif tu dan juga untuk memantau projek-projek ini. Sebab kalau tanpa pantauan menggunakan framework SDG ni pun, macam mana kita nak tahu kan yang kita telah meet the targets under SDGs. Kita nak melihat jugalah tentang kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, dan kita tahu ia yang telah pun dibentangkan di sesi parlimen yang lalu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan ianya mendapat pelbagai reaksi sebenarnya. Tapi bagi pihak Tuan Hafzan sendirilah, apa yang dapat dilihat daripada kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 itu, seperti apa yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu? Okey, terima kasih Datuk. Jadi kalau kita lihat daripada KSP ini, dia sebenarnya lebih terperinci dan kerana dia telah melalui banyak sesi libat urus yang telah dijalankan lah. Dan saya ingat masa tu saya bukan lagi di dalam Kementerian Ekonomi, saya masih di kapasiti di luar sana. Dan saya dapati, saya amat kagum lah tengok dia orang punya perkembangan dari segi macam untuk mendapatkan input daripada di negeri-negeri dan juga daripada pemegang taruh yang berkaitan lah. Saya dapati bahawa kali ini dia lebih jelas, lebih signifikan dari segi macam konten dia. Contoh macam ESG, apa ni yang kita ceritakan tadi, environmental, social dan governance. Di sini dia lebih mempericikan bagaimana ESG itu harus diadakan dengan adanya framework yang sepatutnya, dan bagaimana ia harus diadakan di sektor-sektor yang lain lah. Dan juga cabaran yang kerajaan hadapi untuk melaksanakan ini pun juga dibentangkan di dalam dokumen ini. Jadi saya rasa dia satu dokumen yang sangat komplit lah dalam buat waktu ini, untuk keadaan Malaysia buat waktu ini. Of course, kalau kita dah ada ESG framework yang sangat efektif, insya-Allah dalam masa 2 atau 3 tahun akan datang, mungkin rancangan Malaysia ke-13 kita akan bentangkan dengan lagi detail lah. And then yang paling penting sekali saya lihat, rancangan Malaysia ke-12 ni dan juga KSP, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, dia telah dijajarkan dengan Sustainable Development Goals. Jadi saya tak risau tentang sama ada kita buat benda yang lain atau buat benda yang sama lah. Jadi sebenarnya kalau kita dapat mencapai matlamat yang ditentukan di dalam KSP,
senang cerita kita dah capai matlamat dalam SDG. So dia bukanlah sesuatu yang parallel. Bukanlah itu hakiki, ini hakiki, bukan. Dia sebenarnya benda yang sama. Jadi itulah yang saya selalu bentangkan dan juga beritahu dengan kementerian-kementerian ni kan. Kalau kita, especially dalam jawatan kuasa kerja kita ada 7 jawatan kerja tu. Just nak beritahu lah kan. Jadi dia punya in terms of consultation tu memang very komprehensif lah. Jadi janganlah risau. Yang penting fokus pada pelaksanaan KSP dengan melaksanakan apa yang termaktub dalam KSP. Sebenarnya anda telah berjaya mencapai matlamat yang ditentukan oleh dalam SDG. Satu lagi poin yang saya nak beritahukan tentang kerajaan sekarang di bawah leadership Kementerian Ekonomi, kita sedang memuktamadkan SDG Roadmap Fasa Kedua. Di dalam Roadmap Fasa Kedua ini, dia akan bentangkan beberapa sasaran yang agak detail untuk setiap indikator yang kita akan cuba capai pada Disember 2025 nanti. Okey, ini menarik, tetapi mungkin laluan yang terpaksa dilalui bukanlah mudah sebenarnya. Jadi mungkin Puan Anita sendiri, bila tadi pun Tuan Asfar pun menyebut tentang cabaran yang harus dihadapi itu sendiri. Antara cabaran yang dirasakan amat perlu diberi perhatian yang serius oleh pihak Yayasan MySDG sendiri, apa sebenarnya yang mungkin boleh kita kongsikan bersama? So seperti yang saya telah katakan, satu antara yang fungsi kami adalah untuk raise funds lah ataupun dana sebab problem atau masalah yang cabaran di bahagian komuniti kadang kompleks dan memerlukan dana yang berpanjangan. So bukan yang kita katakan kerajaan tak cukup atau tidak beri dana, tapi mungkin tidak mencukupi untuk to meet the targets yang telah disebutkan oleh Encik Asfar. For example, untuk pembelajaran untuk orang asli, for example kan, sebab masa COVID pun kita dengar mungkin kita tak cukup, tak ada akses kepada internet. So kos untuk membiayai untuk bangunkan internet di kawasan pendalaman agak tinggi. Dan jadi kami akan lihat bagaimana akan dapat contribution daripada kerajaan, tetapi daripada korporat dan juga daripada luar negara. Sebab matlamat yang telah dikatakan matlamat SDG ni adalah bukan national punya targets, dia global context. Sebab kita nak tengok sebagai ahli as a global citizen, bagaimana kita akan membantu juga untuk to meet those targets lah. But in order to do that, we need a lot of funding. So tapi funding ni pun itu satu. Dan cabaran lagi satu adalah sebab kerajaan pun dia ada banyak macam-macam dia punya duties already daripada dia punya kerja hakiki. So kita nak bekerjasama dengan NGO dan NGO perlukan dana juga untuk sebab NGO ni dia lebih dekat dengan komuniti. Dia selalu ada dengan komuniti, dia kenali dengan komuniti, dia tahu cara-cara nak buatkan projek di grassroots level. Sebab dia nak bekerja dengan komuniti ni, dia kena dengan dia tak boleh just buat survey aje. Daripada my experience kan, kalau kita nak find out apa situasi sebenarnya, dia kena dekat dengan komuniti tu, kena faham macam mana dia fikir. Sebab kadang bila kita fikir sekejap-sekejap melalui survey ataupun kita tanya je ketua kampung, kita sebenarnya tak faham apa sebenarnya masalah dia. So itu adalah antara cabaran kerajaan untuk turun padang untuk jangka masa yang panjang. Jadi melalui mendapatkan dana ni dan bekerjasama dengan NGO ini, nombor satu kami dapat kenali komuniti dan masalah mereka. Nombor dua, kami dapat buat program-program yang lebih yang mengambil lebih masa yang panjang. Sebab kalau nak dekat, dia tak boleh tak cenggur. Dia kena untuk buat program yang lebih sustainable ataupun yang lebih mampan, dia kena long term sikit. Sebab saya selalu kata, kalau nak tukar minda komuniti ni, kita pun bila kita masuk kursus kan 3 bulan 4 bulan. So dan lepas tu kita kena buat on the job training. So sama juga dengan komuniti, especially komuniti yang low income ataupun yang ketinggalan. Dia memerlukan jangka masa yang panjang dan juga kena ada partners yang boleh handholding untuk masa yang panjang sikit. Daripada apa yang Puan Anita sebut sendiri, apakah ianya ada kaitan
daripada apa yang kita sebut sebentar tadi, iaitu tentang ESG itu sendiri. Bila kita kaitkan ESG itu yang berkait dengan environment ataupun alam sekitar, S itu ialah social dan governance ataupun tadbir urus ataupun sekarang ini lebih dikenali sebagai tata kelola. Jadi apa kaitan sebenarnya bila kita sebut tentang apa yang dilakukan oleh SDG dalam memenuhi permintaan yang melibatkan ESG itu pula? So SDG dia actually is commitment secara national, ya. Dia government commitment to deliver on sustainable development goals. ESG is lebih kepada korporat. Sebab bila korporat membuat sesuatu, dia memanglah ditubuhkan untuk for profit making. Tapi sambil dia buat profit tu, dia mesti surekan dan dia tidak buat any damage to the environment. So itu adalah E. Sebab for example kalau katakanlah dia sebuah company yang buatkan aircon. So aircon akan produce a lot of carbon. Carbon is bad for the air. So bila kita nak company tu akan, bila dia nak buat apa-apa, kita nak encourage them to buat teknologi yang baru yang akan kurangkan emission, sebab emission is bad for air. So itu E. And then S pula is social. So apa-apa company tu buat, dia mesti prihatin kepada keperluan komuniti. Dan juga, tapi komuniti bukan hanya di luar, tapi komuniti di dalam syarikatnya sendiri juga. So they must take care of dia punya human resource juga. Dan mesti syorkan yang dia ada kesaksamaan dari gender, jangan terlalu skewed kepada one society. So that's the S part lah, this is the social side. Dan governance is to make sure that apa-apa yang dia buat dia laporkan. So for example, kalau macam saya katakan company yang buat aircon kan, dia kalau boleh dia akan laporkan dengan transparent berapa carbon emission dia, sebab kita ada buat commitment that by 2030 kita akan reduce carbon emission. So it's actually syarikat punya commitment, and the SDGs tu is the framework yang companies boleh ambil untuk deliver on the ESGs. I hope that's yeah. So that's dia slightly different, tapi dia guna framework SDGs tu, sebab SDGs tu dia ada 17 goals, and each of them actually can fit under E, S dengan G. So that's how it's related lah. Tapi bukan mudah sebenarnya untuk memahami apa yang bukan betul. Betul, tapi mungkin Puan Azwar, kita juga nak tahulah tentang pencapaian dan juga kesan sebenarnya yang telah pun diperoleh setakat ini. Apakah ianya berada mengikut seperti landasan yang diinginkan, ataupun masih lagi sebenarnya ada perkara-perkara yang perlu dilihat dalam usaha untuk meningkatkan lagi pencapaian bila kita sebut tentang SDG? Bila kita nak maju ke depan ni, saya rasa kadang-kadang kena retract balik satu dua langkah ke belakang kan. Saya nak terangkan sini, Datuk. Pada SDG Summit yang berlangsung 2 minggu lepas, yang mana kita dia 1 minggu dengan General Assembly. Di dalam Leader Summit tu, Secretary General of the UN dia dah beritahu bahawa dalam keadaan sekarang ni hanya 15% sasaran telah berjaya dicapai. Dan sebenarnya kalau kita tengok daripada SDG itself, SDG sekarang kita adalah midpoint sebenarnya. Kalau macam kita main bola lah kan, tengah-tengah sekarang ni. Tapi by right, kalau ikut dalam plan, kalau linear plan tu linear, sepatutnya kita dah capai 50%, tapi kita hanya capai 15%. Ada beberapa sebab kenapa. Ini di peringkat global beberapa sebab. Pandemic is one of them lah. Malaysia pun terkesan, unfortunately. Geopolitical punya situasi, Ukraine, Russia dan sebagainya lah. Dan juga yang ketiga tentang ekonomi dunia secara umumnya lah. Dia memberi kesan kepada pencapaian sesebuah negara dalam hal inilah. Di Malaysia pula, kalau saya nak bandingkan dengan negara-negara lain, Malaysia tak adalah ke belakang sebenarnya. Malaysia dalam bab SDG ni, development ni memang dah agak okey sebenarnya, agak dibanggakan. Tetapi masih dah ada lagi gap-gap yang perlu dipenuhi. Kalau ikut daripada 3 matrix yang saya selalu gunalah. Satu daripada ASCAP,
UNESCAP, kita gunakan SDG tracker. Yang kedua, kita gunakan daripada SDSN jugalah sebagai reference saja. Dan dia pernah dipercayai di parlimen di Dewan Negara baru-baru ini. Dan yang ketiga, daripada data daripada DOSM itself lah. Kita bandingkan, kita buat rujukan sendiri, buat sikit triangulation. Ada beberapa sasaran tu memang memerlukan acceleration. Dan setengah tu dia agak ke belakang atau regressing disebabkan tak cukup data aja sebenarnya, bukan sebab tidak ada pencapaian. SDG 13 contohnya tentang climate change disebabkan komitmen kita dalam memastikan greenhouse gas emission tu dikawal. Mungkin kurangnya polisi untuk mengawal ini. Mungkin dia ada kena dengan COP development and all this. Dia tak jelas. Jadi di peringkat tracker tu, di peringkat pemantauan tu dia tak jelas. Jadi dia akan kosong lah kat bahagian situ. Tapi yang lain okey, yang lain ada yang okey, ada yang tak okey lah. Tapi secara umumnya Malaysia pun lebih kurang macam negara lain juga. Kita memang ke belakang lah dari segi macam midpoint punya progress. Jadi sebab itu KSP ni mungkin saya boleh pegang sikit lah kan. KSP ni dia telah memperincikan bagaimana kita harus mempercepatkan kita punya pelaksanaan development tu daripada sekarang sampailah Disember 2025 nanti. Ini satu persoalan yang menarik, mempercepatkan development seperti apa yang kita harapkan. Jadi dari aspek ini, apa lagi yang dilakukan oleh Kementerian Ekonomi sebenarnya untuk menjamin bahawa apa yang diharapkan itu akan menjadi kenyataan sebenarnya? Okey. Jadi dia boleh bergantung pada polisi yang kerajaan sekarang tengah buat. Saya rasa ada beberapa polisi yang contohnya macam kita tahu pasal energy efficiency, kecekapan tenaga diperlukan. So saya tahu di peringkat NRECC pun sedang ada perbincangan untuk memastikan kecekapan tenaga ni diambil kira lah. Dia mungkin akan jadi satu hari nanti akan jadi macam Akta Renewable Energy Act 2011. So itu sebahagian daripadanya lah. Kalau kita lihat faktor-faktor lain ataupun aktiviti lain yang Berhormat Menteri pun menceritakan pada kita semua, progressive wage model is also one thing yang kita tengah lihat lah. Walaupun benda tu adalah policy level, masih mungkin memerlukan beberapa tahun akan datang untuk dicapai, tapi sudah ada action yang telah dijalankan oleh kerajaan. Contohnya macam IPR ni, macam vending machine IPR tu untuk membantu B40 dan sebagainya. Dan kita telah jalankan projek-projek itu di beberapa tempat di negara kita lah. Okey, kita akan sama lagi Tuan Asfar. Tapi seperti biasalah, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Nikmatilah minuman yang kita sediakan untuk membasahi tekak. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita bercakap tentang satu isu yang cukup penting dan relevan sebenarnya, iaitu kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, transformasi berteraskan ESG untuk SDG. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, transformasi berteraskan ESG untuk SDG. Dan kita tentunya masih lagi bersama dengan dua tetamu, iaitu Tuan Asfazam Kasbani yang merupakan pengarah di Pusat SDG Negara dan juga di Kementerian Ekonomi, dan seorang lagi tetamu tentunya lah Puan Anita Ahmad, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan MySDG. Mungkin Puan Anita, berasaskan daripada apa yang telah pun diperkatakan setakat inilah, kita juga nak tahu sebenarnya tentang projek-projek yang telah pun dilaksanakan, terutamanya projek-projek yang melibatkan di peringkat komuniti itu sendiri, yang telah pun mula ataupun telah pun memberikan impak seperti apa yang diharapkan sebenarnya. Boleh kita kongsi bersama dengan Puan? So, saya akan bercakap mula ni mengenai Yayasan MySDG. Kami telah bekerjasama dengan United Nations ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk bukakan grant, call for proposal untuk NGO untuk apply, untuk mendapatkan dana untuk membuat projek community. So baru masih diproseskan, tapi matlamatnya adalah untuk ensure
konsep leaving no one behind, di mana kita nak pastikan mereka yang mungkin ada cabaran-cabaran dari segi ekonomi ataupun daripada sosial ataupun daripada segi alam sekitar dapat diperkasakan lebih melalui projek-projek inilah. So projek komuniti ni adalah seperti tengok apa yang NGO itu akan apply. So biasanya satu antara cabaran yang tertinggi ni adalah daripada segi pendapatan. Sebab kita tahu harga barang pun dah naik kan. So walaupun ini especially untuk mereka di komuniti yang bekerja di informal sector. Dia gaji dia mungkin bukan gaji tetap, dia tengok apa pekerjaan yang ada. So dia punya gaji mungkin di bawah garisan kemiskinan. So projek ini akan melihat apakah latihan-latihan mereka boleh dapatkan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Yang biasanya yang banyak korporat ataupun yayasan-yayasan lain ataupun pertubuhan lain yang akan buat adalah dari segi menjadi sebagai entrepreneur. Sebab masa tu dia boleh cepat menjual kan, dia cepat belajar satu skill. So kita akan tengoklah apa dia punya skill set. So kalau mungkin kalau katakan suri rumah tangga, dia di rumah, dia suri rumah tangga tapi mungkin suami dia ada pendapatan tapi agak rendah. So projek tu akan melihat apakah suri rumah tangga tu boleh membuat, mungkin memasak, tapi memasak secara komersial lah. Ya, so dia akan mengajar cara masak mungkin dengan membagi dia perkakas ataupun belajar resipi-resipi baru dan dapat menjual dan dapat juga menjual melalui Facebook. Misalnya itu adalah antara satu program. But the whole idea is that to build capacity pada mereka untuk mendapat pendapatan-pendapatan yang lain. Tapi seperti saya kata sebelum ni, untuk buat program macam tu, dia kena ada dana untuk bagikan training. Sebab mungkin ialah latihan untuk buat resipi baru tu pun satu latihan kan 2-3 minggu, dan kadang bukan 2-3 minggu itu mungkin perlu masa yang panjang. Bila dia sebut tentang dana sendiri Puan Anita, apakah dana itu disediakan oleh pihak yayasan ini sendiri ataupun dana itu diperolehi daripada pihak lain? Okey, so untuk yang round pertama, Kementerian Kewangan telah memberi dana 20 juta di mana ia telah disalurkan melalui Yayasan MySDG dan disalurkan kepada PPB untuk mengendalikan projek itu, untuk memilih NGO-NGO yang suitable ataupun yang qualified dan mereka akan buat projek. Itu fasa pertama. Tapi lepas ni kami perlu raise more funds ataupun dana daripada korporat-korporat ataupun daripada luar negara. Sebab di luar negara pun ada juga yang mereka untuk matlamat SDG ni, mereka mungkin memberi dana untuk negara-negara lain juga. So one example is hal-hal untuk refugees kan, sebab mereka ada it's a transnational issue ataupun climate change, because it's transnational sebab dia melibatkan beberapa negara. So ada minat daripada luar negara untuk memberi dana untuk projek-projek di Malaysia. So memang ada, and itu adalah sebab kami bekerja bersama dengan PBB sebab dia adalah global organisation. So dia bagi credibility kepada partnership tu, dan dia bila donors ni akan melihat, dia akan tengok bekerja sama dengan a global organisation, so ada more credibility. So dia pun mungkin nak bagilah, tapi itu kerja saya lah, kena how to apply for this dana actually? Is it open for individual ataupun hanya untuk NGO sahaja? Kena by NGO, so dia kena registered. Tapi untuk tahun ni dah tutup dah call for proposal tu. So kami telah menerima 244 aplikasi daripada NGO dan sekarang kita dah shortlist kepada 14 dan kami tengah review. So once kita dah review, dan mereka akan boleh start projek tu lah. So dia di seluruh Malaysia, tertumpu kepada kawasan-kawasan dengan komuniti yang dalam keperluan lah. So especially memang orang asli ataupun OKU dan mereka yang agak payah untuk mendapat pendapatan secara mainstream lah. Mungkin Tuan Asfar juga ada pandangan ataupun ingin menambah daripada apa yang itulah itu saya memang menyokong apa yang Puan Anita cakap lah. Sebenarnya kalau kita bercakap tentang SDG ni, Sustainable Development Goals, dia bukannya tanggungjawab
kerajaan semata-mata sebenarnya. Kalau dulu lain. Dulu Millennium Development Goals tahun 2000 hingga tahun 2015, dia lebih pada leadership is by the government. But untuk Sustainable Development Goal, dia adalah kerjasama antara beberapa demographic groups yang berpentingan dan juga ada terlibat sama dalam development tu. Tadi Puan Anita ada bercakap tentang penglibatan community, CSO dan juga NGO, CSO, Civil Society Organisation, non-government organisation, sebagainya lah. Itu amat penting. Itu amatlah penting. Sebab kadang-kadang kita di Kuala Lumpur ni, di Putrajaya ni, kita tak tahu apa yang berlaku kat bawah sana kan. Saya rasa Puan Anita mungkin bersetuju dengan saya juga. Berdasarkan pengalaman kami, terdapat banyak NGO, CSO yang lebih arif tentang keadaan mereka di sana, di Sabah, di Sarawak, orang asli, orang asal dan sebagainya lah. Jadi kita nak beritahu dia projek apa yang sesuai untuk dia, masalah apa yang kita tahu, dia orang lagi tahu daripada kita lah. So that's why dalam SDG ni kita kena dengar apa masalah dia, kita kena jumpa dia, kita kena sentiasa buat a proper consultation lah, sesi libat urus yang terbaik lah. Kalau boleh kita duduk kat sana pun terdengar, lagi bagus lah kan. Saya juga nak cakap pasal SDG localization lah. Macam mana kita sekarang ni, kalau kita cakap pasal SDG ni lebih pada macam di KSP, di buku ni, kita mungkin masih lagi dari segi filosofikal lah, dari segi macam global perspektif lah. Tapi macam mana kita nak turunkan idea SDG ni, kefahaman SDG ni di peringkat community, di peringkat rakyat lah. Macam mana kita nak merakyatkan SDG, contohlah. Jadi dengan adanya projek-projek macam ini, kita dapat tahu sebenarnya bila kita buat projek-projek micro hydro di Sabah, contohnya di Long Pasia ke apa semua kan. Jadi kita tahu bahawa projek-projek itu akan membantu mereka untuk mendapatkan elektrik 24 jam. Contohlah jadi itu adalah sebahagian daripada SDG punya projek lah di peringkat komuniti. Dan juga satu lagi, bila cakap pasal localization ni tentang awareness kan. Sebab kita di Putrajaya, di Kuala Lumpur ni, kita cakap pasal SDG, kita cakap pasal polisi. Tapi mereka tak faham sangat tentang polisi. Apa yang mereka nak adalah elektrik 24 jam. Makanan yang reasonably, yang cost yang reasonable, ada dan boleh didapati dengan mudah. Contohlah air yang bersih, contohnya lah, dan sebagainya lah. Jadi awareness tu amat penting. Jadi di pusat SDG negara ni, salah satu peranan kami adalah sebenarnya untuk menerangkan dengan lebih lanjut kepada pihak-pihak yang berkepentingan lah, di kementerian, di komuniti dan sebagainya lah. Just nak beritahu sikit, Datuk, bahawa sekarang ni, masa kita bercakap sekarang ni pun, kita di Sarawak kita sedang menganjurkan program SDG di sana. Kita ada regional summit yang berlangsung di sana. Kita bekerjasama dengan Rikoda dan juga Kerajaan Negeri Sarawak. Jadi aktiviti-aktiviti macam itulah kita nak melokalkan, kita nak merakyatkan kefahaman SDG di peringkat tempatan. Mungkin dari segi kefahaman, yalah, saya sendiri pun cuba sedang berfikir secara serius sebenarnya apa yang ingin dicapai sebenarnya melalui SDG ini sendiri. Dan bila kita bercakap tentang awareness ataupun memberi kefahaman kepada rakyat jelata, ianya bukan satu tugas yang mudah sebenarnya. Jadi macam pihak yayasan sendiri, apa yang yayasan SDG lakukan dalam usaha untuk memberi kefahaman sebenarnya kepada rakyat jelata, betapa pentingnya sebenarnya program ini untuk mereka. So kami pun baru ditubuhkan setahun. Saya pun baru masuk bulan ketiga. So itulah antara strategi yang saya perlukan bangunkan. Tapi antaranya lah is to simplify the language. Itu satu. Dia very big concept kan. So bila kita nampak SDG ni, dia 17 banyak. So kami nak kena kita kena buat relatable. So dia actually banyak in terms of yang kami boleh visualize. Actually every day apa kita buat pun actually melibatkan SDG. So for example, satu antaranya adalah dalam kegunaan plastik. So dalam SDG ni berkatakan perlu mengurangkan penggunaan plastik. So itu pun adalah satu yang kami kerajaan telah promote kan. So itu antaranya. So
it's translating how it affects your life actually every day. So itu satu example. Lagi satu adalah climate change, di mana kita telah juga melihat sekarang hujan pun bila-bila. Kadang-kadang ada banjir, ada banjir kilat. Di KL pun kadang ada banjir kilat. Kadang-kadang saya nak park kereta pun di KL pun saya dah risau kan. So itu adalah also matlamat di bawah SDG untuk melihat apakah impak climate change ataupun penukaran iklim kepada kehidupan kita. So apa yang kita kena buat untuk menanam untuk prepare ourselves untuk banjir. So dia ada banyak aspek. So itu kita katakan localization, sebab di satu kawasan tu mungkin dia tidak merasakan impak untuk 17 SDGs. Mungkin dia dari segi pendapatan okey. Katakanlah di KL, di KLCC. Dari segi pendapatan alhamdulillah semua okey. So SDG 1 okey. Tapi kena impact climate change dengan banjir, dia akan diimpactkan. So it's memahami satu, so it's not like about nak ingatkan semua 17 goals. So tapi mengingatkan dari keseluruhan apakah maknanya pembangunan yang mampan. Pembangunan yang mampan ni dia banyak segi. So daripada segi pembelajaran pun ada, dari segi kesihatan pun ada, dari segi climate change. So all these aspects yang sebenarnya we are all doing every day. So aspirasi saya adalah untuk menunjukkan bagaimana SDG itu melibatkan kehidupan kita sehari lah, and to simplify the language sikit lah. So bagaimana nak buat tu, itulah kita kena buat consultation, sebab sebenarnya di Malaysia pun banyak penubuhan yang telah membuat SDG, termasuk APPGM yang bekerjasama dengan parliamentarian kan. So tapi masih lagi banyaklah, so kena bekerja di mungkin di sekolah, di universiti, dari sikat belajar di sekolah daripada kecil, daripada untuk fahamkan apakah SDGs tu. So itu antara satu cara. Lagi satu cara ialah buat interview ni, kena we keep having to speak about it in the media, tapi I think kita kena break it down sikit lah. Make it simplified kan, sebab dia memang menggunakan bahasa yang mudah sebenarnya. Yang mudah, ya betul. Dia memang agak teknikal sikit. Betul. So, sebelum kita berehat buat kali terakhir, saya juga nak tanya satu soalan sebenarnya kepada Tuan Azwan Nizam. Kita tahu yayasan MySDG ini baru ditubuhkan, macam kata Puan Anita sebutlah, setahun ya Puan, baru setahun usianya. Tapi setakat ini dalam bahasa yang mudah jugalah, mungkin untuk pengetahuan penonton-penonton, apakah program-program yang boleh kita anggap sebagai langkah positif ataupun kejayaan sebenarnya yang sudah pun dicatatkan oleh Yayasan MySDG setakat ini? Saya boleh cakap dari pihak Pusat SDG Negara lah. Jadi Pusat SDG Negara ni salah satu tugasnya adalah untuk menyelaraskan kefahaman dan juga aktiviti tentang pelaporan dan sebagainya lah. Buat waktu ini kita telah berjaya, saya cakap Malaysia secara umumnya lah ya. Malaysia telah berjaya menghasilkan 2 VNR, Voluntary National Report, yang mana kita melaporkan kedudukan SDG negara kita kepada di peringkat antarabangsa, di peringkat PBB tahun 2017 dan 2021. PSN sekarang ni sedang menguruskan, pertama sekali sedang memastikan stakeholders adalah di dalam kawalan lah, merapatkan jemaah lah senang cerita kan antara kami, dan kami bersedia untuk membuat pelaporan pada tahun 2025 nanti. Itu satulah. Tapi nak buat pelaporan tu bukannya boleh buat macam tu je. Dia kena ada beberapa sesi libat urus, consultation dan sebagainya lah. Dia punya proses tu yang penting tu sebenarnya. Macam mana kita rujuk kepada kumpulan-kumpulan yang berkaitan, community, policy makers dan juga bisnes sendirilah dalam hal-hal berkaitan SDG. Di pihak bisnes pula kan, kita akan juga teruskan kita punya usaha tentang ESG ni, environment, social dan juga governance. Yang mana kita mungkin Datuk pun dah tahu, hari ini MITI telah melancarkan IESG, merupakan salah satu langkah untuk membuat framework untuk di sektor industri. Dan kita berharap dengan adanya IESG ni akan menjadi template untuk sektor-sektor lain. Jadi maksudnya gini tau, private sector yang ingin menonjolkan diri mereka sebagai champion dalam sustainability, sekarang ada peluang
ada cara sebab framework tu telah ada di Malaysia. Dan dia dengan kerjasama Bursa Malaysia, MITI dan Bursa Malaysia telah membentuk kerangka ni lah. Dan diharapkan kerangka ni akan dikembangkan kepada sektor-sektor lain, dan ini adalah salah satu daripada peranan pusat SDG negara untuk memastikan kerangka-kerangka tu berjalan dan ditubuhkan dengan jayanya lah, insya-Allah. Okey, kita akan sambung lagi, tapi kita akan berehat bakali terakhir dan kembali nanti. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insya-Allah akan ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu yang berada di studio Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang KSP, rancangan Malaysia ke-12, transformasi berteraskan ESG untuk SDG. Kita berehat bakali terakhir. Baiklah, terima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Sesuatu yang penting dan menarik jugalah mendengar daripada apa yang disebut ya Puan Anita. Ini merupakan perancangan yang cukup menarik sebenarnya. Tetapi yang menjadi persoalannya yang juga saya kira cukup penting dan menarik ialah apakah nanti kesan ataupun impaknya kepada rakyat ataupun kepada masyarakat itu sendiri. Ini yang mungkin ingin kita ketahui sebenarnya Puan Anita. Ya, terus ia terpulang kepada kendalian projek-projek yang akan dilaksanakan. Sebab KSP lah ada satu rancangan kan. So pemantauan projek itu sebenarnya mustahak juga, dan itu adalah antara satu one of the things that SDG Center akan melihat juga. Tapi permulaan dia adalah mengenali situasi sebenarnya. So kena ada what you call baseline. So kalau kita katakan rakyat tu dalam kesusahan, kita kena tahu daripada aspek apa. So kita kena identify, okey, dia mungkin pendapatan dia mungkin rendah, tapi berapa pendapatannya rendah? 100 ke 200 ke 300. So kita kena ada rekod apa permulaan sebelum projek itu dikendalikan. So katakanlah dia punya pendapatan hanya 500 sebulan. So kita kena lihat selepas membuat projek tu yang telah dibiayai oleh dana ataupun daripada Yayasan SDG, lepas projek tu dah complete, lepas tu dia punya pendapatan berapa. So bab tu yang ramai actually tak buat. Dia buat program, dia buat output, tapi dia tak buat measurement sebelum dan selepas projek tu. So itu yang paling mustahak. So itu yang kami nak melihat. Okey, kalau betul dia dah dapat pendapatan saya katakan 1,500, then that is impact lah. Itu positive impact. Tapi itu perlukan banyak evaluation and research. So bukan semua yang buat begitu. Itu yang, and then kita kena tanya pula. Kita kena tanya the person, betul tak you rasa impact tu? Sebab kadang kita yang katakan 1,500 tu cukup. Tapi mungkin dia kata, tak, saya memang dah dapat lebih pendapatan. Tapi saya ada 4 anak. 1,500 pun tak cukup. So daripada segi projek nampak cantik kan, dah siap semua. Tapi dari segi perasaan orang tu, kita perlu sebelum tu kita nak tanya apa masalah you sebenarnya, kenapa ada masalah tu, dan lepas kita buat projek tu kena tanya balik, cukup tak pertolongan ni, lepas tu kita sambung balik. Kalau tidak, kita kena buat projek lain. That's a good project, sebab kita kena buat pemantauan yang teliti, dan kita kena buat research lepas tu. Dan kalau itu tak memadai, kita kena buat projek yang lain pula untuk sambung lagi. Dan semua tu yang perlu dana lah. Dana untuk buat assessment, untuk faham sebenarnya daripada perasaan mereka apakah isu-isunya. Ya. Okey, satu persoalan. Ini a bit sensitif lah. Saya pun nak tanya apa ni Tuan Asfar berkaitan dengan isu ini. Ramai yang memberi pandangan dan juga pendapat mengatakan bahawa Kementerian Ekonomi ini sebenarnya banyak mengintroduce ataupun memperkenalkan formula-formula yang begitu menarik sebenarnya. Tetapi dari segi pelaksanaannya is still questionable. Mereka belum dapat melihat impak ataupun kesan seperti apa yang disebut dalam perkara-perkara yang dibangkitkan ataupun formula-formula yang diperkenalkan oleh Kementerian Ekonomi. Barangkali juga pusat SDG negara juga sebenarnya mempunyai peranan, tugas dan tanggungjawab yang cukup berat sebenarnya dalam memenuhi apa yang ingin dicapai melalui program-program yang disusun atur dengan begitu kemas oleh Yayasan MySDG sendiri. Komen Tuan. Itulah, yang saya beritahu tadilah,
as long as kita fokus pada matlamat dan juga aktiviti yang telah diterangkan, diperjelaskan dalam kajian separuh penggal RMK ini, kita laksanakan projek-projek yang dijalankan tu, dia akan mencapai matlamat SDG. Itu clear lah. Dia bukanlah satu benda yang berbeza, dia actually benda yang selari. Jadi kalau kita lihat contohnya saya nak dalam bidang SME contohlah, kenapa dalam KSP ni kita mendengarkan isu berkenaan dengan ESG contohnya. Jadi kalau kita ikut daripada trend dan juga cara company-company besar, big boys, yang kebanyakannya telah sedang dan juga telah berjaya pergi kepada sustainability reporting dan sebagainya lah. Di bursa tu, kalau ikut dia orang yang menghendaki bahawa sustainability reporting adalah sesuatu yang patut dilakukan untuk public listed company. Jadi big boys ni dia bukan saja big boys, dia ada dia punya supplier dia. Dan supplier ni ada SME yang di Malaysia lah kebanyakannya lah. 95% actually SME di Malaysia ni, industries. Jadi kalau mereka sendiri tidak embrace kepada ESG, mereka akan ketinggalan. Sebab big boss ni dia akan pastikan, syarikat-syarikat ni akan memastikan bahawa SME yang berkaitan dengan dia adalah dia yang company yang faham tentang ESG dan telah pun mengaplikasikan ESG dalam dia punya pengoperasian lah. Okay. Itu di peringkat Malaysia. Kalau kita nak ekspor kita punya produk services ke negara-negara lain di Europe dan sebagainya, sekarang ni berkenaan sustainability reporting is one of the most important thing that they are looking at lah. Dia akan memastikan bahawa aktiviti sustainability reporting ni dijalankan. Kalau tidak, dia orang ada choice lain. Dari segi investor, dari segi macam investor pun sama, kalau dia nak invest pada syarikat-syarikat yang dia orang berkenan, mungkin produk dia bagus, tapi kalau tak ada elemen sustainability berbanding dengan syarikat lain, dia akan invest pada syarikat yang lain. Loan, pemberian loan oleh financial institution, bank-bank semualah pun sama juga. Dia orang dah ada tik-tik lah sekarang ni. Di Malaysia, Bank Negara Malaysia, Securities Commission dan juga Bursa Malaysia, dia orang dah ada enhanced sustainability reporting punya framework lah. Dia orang dah pastikan bahawa shareholders daripada financial institution semua tahu pasal ESG dan juga akan embrace ESG pada jangka waktu yang sama ada terdekat ataupun yang terbaik bila semua telah bersedia untuk menghadapi inilah. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Saya juga nak beri ruang dan juga peluang lah. Mungkin ada lagi harapan dan juga seruan Puan Anita kepada penonton-penonton kita, terutamanya kepada mereka yang mungkin berminat lah bila kita bercakap tentang ESG, terutamanya apa yang akan dilakukan oleh Yayasan MySDG sendiri. Puan? Ya, so sebenarnya nombor satu bila kita melihat kepada perkataan ESG ke SDG ni, ialah dia perlu saya jemput untuk membaca melebihi, sebab ramai sebenarnya, sebab dia dah macam kirakan very popular, so semua claim dia dah expert, actually tak. So banyak kursus-kursus online ataupun artikel Pertubuhan Bangsa Bersatu pun ada banyak website mengenai ini. Itu satu. Tapi daripada nak sambung daripada soalan yang awal tadi, Malaysia dah banyak, kerajaan dah banyak membuat, GLC pun banyak contribution. Tapi yang satu weakness yang kami ada, kita tak communicate. Kita tak communicate sebab tak cukup data. So antara satu yang kami nak lihatkan adalah ada tak data yang menunjukkan the success stories. Actually ada. So kita kena buat storytelling, buat secara yang lebih more interesting, not just buat launching semua kan, tapi the storytelling of impact tu actually sebenarnya ada. And then memang SDG tu memang kita kena mempersenangkan kefahaman. So saya pun lepas balik ni baru nak fikir juga bagaimana nak buat tu. Tapi beyond that, actually banyak success story sebab kalau dibandingkan negara lain. Tapi kadang-kadang kita terlalu fokus on the bad news, negative news kan. Sebenarnya cara kita, sebab kita punya culture ni
bila kita nak cerita tu nampak macam like nak tunjuk besar, tapi sebenarnya tidak. Kita kena communicate. Sebenarnya banyak sukses sebab kerajaan dah banyak buat so ini antara program satulah untuk mengatakan bukan semua dari segi konsep, tapi kita kena tunjukkan data-data yang telah ada banyak improvement dari segi projek-projek. Sebab masa COVID kan, banyak projek yang telah dikendalikan, projek Rahmah semua tu. Okey, saya juga nak beri peluang dalam masa 1 minit sebenarnya kepada Tuan Asfazam. Apa lagi yang ingin Tuan sampaikan? Saya rasa di peringkat sekarang ni sampailah Disember 2025 di pengakhiran rancangan Malaysia ke-12 ni kan. Dia pada saya lebih pada pelaksanaan lah. Jadi kalau bercakap pasal SDG ni, pusat SDG negara akan terus memantau. Pemantauan memang aktiviti kita yang utama lah. Dan juga melaksanakan tentang aktiviti berkaitan dengan SDG localization. Dia perlu diturunkan ke bawah. Kalau di peringkat global atau peringkat nasional SDG ni, kita bercerita antara kita lah syok sendiri lah kadang-kadang kan, tapi kita kena turun ke bawah dan penjelaskan kepada rakyat, pada PBT, pihak berkuasa tempatan, kerajaan tempatan sebagainya, dan juga di kampung-kampung tu apakah itu SDG dan bagaimana sebenarnya apa yang mereka buat di pertanian di harian tu di bawah tu sebenarnya membantu negara dalam mencapai matlamat SDG. Okey, tinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Asfazam Kasbani dan juga Puan Anita Ahmad kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini. Tetapi rumusannya, kalau kita ingin lebih kefahaman, memberi lebih kefahaman sebenarnya kepada semua pihak, termasuk rakyat jelata sendiri, terutamanya mereka yang berminat tentang SDG ini sendiri, mungkin kita kena duduk lagi bercakap dalam bahasa yang lebih mudah. Dan saya percaya bahawa ramai sedang menunggu-nunggu dan ingin mengetahui lebih mendalam tentang apa yang dimaksudkan dengan transformasi berteraskan ESG untuk SDG ini. Tapi insyaAllah kalau ada masa kita akan bersama lagi di program Ruang Bicara ini, dan kami juga mengambil peluang ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara. Tetapi jangan lupa satu perkara yang akan terus kami tepati, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.